Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, insyaallah kita akan sambung pengajian kita, yaitu pertemuan yang kedua. Kita akan masuk dalam kitab Kitabut Taharah ataupun bab bersuci. Masih lagi dalam kitab yang sama, iaitu kitab Matan Al-Ghayatu Wat-Takrib ataupun kitab Matan Abi Syuja'. Baik, baik. Jadi qala musannifu rahimallahu taala, pengarang kitab telah berkata, Kitabut Taharati, iaitu kitab tentang bersuci. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tadhiru sab'u miyahin. Al-miyahu iaitu air, allati yajuzu biha at-tadhir, yang diperbolehkan dengannya untuk bersuci. At-tadhir iaitu bersuci. At-tadhir ini maksudnya bersuci. Sab'u miyahin, ada tujuh jenis air. Apa sahaja? Yang pertama, ma'us sama'i, iaitu air yang turun daripada langit ataupun air hujan. Ma'us sama'i, bahasa Arab dia ma'us sama', air daripada langit. Dalam bahasa yang kita faham iaitu air hujan. Kemudian yang kedua, wa ma'ul bahri, air telaga, kan? Air telaga. Air telaga mungkin sekarang susah nak tengok, kena pergi balik kampung, cari kampung yang masih lagi ada air telaga. Kemudian yang ketiga, wa ma'un nahri, air sungai, kan? Air sungai itu adalah air yang diperbolehkan untuk bersuci. Kemudian silap yang kedua, ma'ul bahri, itu air laut. Silap. Ma'ul bahri, air laut. Kemudian yang keempat ni, wa ma'ul bi'ri. Ini ma'ul bi'ri yang keempat, ini barulah air telaga. Tadi silap. Ma'ul bahri, air laut. Yang keempat ni bi'ri, ini air telaga. Kemudian yang kelima, wa ma'ul aini, air mata air. Kan? Air mata air. Ma'ul aini, bukan air mata, air mata air. Mata air lah sumber air, punca air. Kemudian yang keenam, wa ma'us salji, air apa? Air batu. Air salji. Air batu. Air batu ni buat minum air. Wa ma'us salji, air salji lah, salji. Yang kalau pergi ke kutub utara ataupun pergi ke negara-negara yang ada iklim sejuk, biasanya ada turun salji, air itu boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian yang ketujuh, wa ma'ul barat, ataupun air embun. Air embun maksudnya kalau pagi-pagi dekat padang ke ataupun dekat mana-mana, dekat pokok ada embun, air tu boleh digunakan untuk bersuci. Jadi secara kesimpulan, ada jenis 7 air yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai bersuci. Maksud bersuci ni untuk menghilangkan hadas lah, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, ataupun digunakan untuk berwuduk. Kan, berwuduk ni untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau untuk mandi, nama dia untuk menghilangkan hadas besar. Jadi ulang balik, air yang diperbolehkan, yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7. Yang pertama air hujan, yang keduanya air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air telaga, yang kelima mata air, yang keenam air salji, dan yang ketujuh air embun. Baik, kemudian dalam kitab ni yang seterusnya, dan pengarang kitab sebutkan
summa al-miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian al-miyahu, air ala arba'ati aqsamin, itu terbahagi kepada 4 bahagian. Kan? Jadi yang atas tadi itu jenis-jenis air, 7 jenis air. Kemudian yang sekarang ni al-miyahu ala arba'ati aqsamin, yang ni pengarang nak sebut air ada 4 jenis, terbahagi kepada 4 jenis. 4 jenis macam mana? Yang pertama kita tengok tahirun mutahhirun, air yang suci lagi mensucikan. Ini yang pertama. Ghairu makruhin, dan ia tidak makruh untuk digunakan untuk bersuci. Wa huwa al-ma'ul mutlaq, ia adalah air mutlak. Ini yang pertama. Tahirun mutahhir, air yang suci mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan untuk bersuci. Ia dikenal sebagai ma'ul mutlaq, air mutlak. Kemudian yang keduanya, wa tahirun mutahhirun makruhun. Yang kedua iaitu air yang suci dan mensucikan, tetapi makruhun mutlak, mutlak pula, makruh, makruh digunakan untuk bersuci. Wa huwa al-ma'ul musammas, iaitu air musammas. Air musammas ni apa dia? Air musammas ni air yang dipanaskan di bawah terik matahari, kan? Jadi air itu panas. Ini air yang suci dan mensucikan, tetapi makruh untuk digunakan untuk berwuduk ataupun untuk mandi wajib. Kemudian yang ketiga, tahirun wa tahirun ghairu mutahhirin, air yang suci tetapi ghairu mutahhirin, ia tidak boleh mensucikan. Apa dia air yang suci tetapi tak boleh digunakan untuk bersuci ni? Iaitu wa huwa al-ma'ul musta'mal, iaitu air mustakmal. Air mustakmal ni air yang telah digunakan untuk berwuduk, kan? Jadi kalau kita wuduk tu, kita wuduk guna air yang mutlak, air yang suci mensucikan. Setelah berwuduk, air yang jatuh selepas kita basuh wajah kita, kita basuh kaki kita, air yang mengalir selepas kita basuh, itu adalah air mustakmal. Jadi air tu walaupun suci tetapi dia tidak mensucikan, kan? Ini. Kemudian yang kedua, air yang suci tetapi tidak mensucikan, yang keduanya iaitu wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat, air yang berubah kerana bercampur dengan perkara-perkara suci yang lain. Contoh apa dia? Air kopi, kan? Air kopi asalnya daripada air mutlak. Kita ambil air daripada air pipe tu, kita jirang air, masak air, kemudian kita tambahkan air tadi tu dengan gula, dengan kopi. Gula dan kopi ni benda yang suci, itu yang disebut sebagai bima khalatahu minat tahirat, air yang berubah kerana bercampur dengan perkara suci yang lain. Itu namanya air yang suci tetapi tidak mensucikan, kan? Ini jelas, kan? Jadi yang keempat, wa ma'un najasun. Yang keempat, ma'un najasun, iaitu air yang najis. Apa air yang najis ni? Air yang najis ialah wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa dunal kullatain. Air yang najis iaitu air yang halat fihi najasah, terjatuh ke dalamnya perkara-perkara yang najis. Air yang bercampur dengan perkara-perkara yang najis, dengan syarat wahwa dunal kullatain, ia kurang daripada 2 kulah. Air tu yang bercampur dengan najis tu kurang daripada 2 kulah. Ataupun aukana kullataini fataghayyara, ataupun air tu banyak melebihi daripada 2 kulah, tetapi apabila terjatuh najis ke dalamnya, air tu berubah, sama ada berubah warna dia jadi semakin keruh ataupun jadi semakin kuning, ataupun berubah bau dia,
jadi bau busuk, bau bangkai, ataupun berubah rasa dia. Rasa kalau kita rasa air tu tak sedap, berubah, itu pun boleh jadi najis, kan. Dua kulah ni berapa ukuran dia, kan? Kalau dalam ni disebutkan wal kullatani 500 ritlin bagdadiyin takriban fil asah. Dua kulah ni iaitu 500 liter Baghdad. Ini satu sukatan yang digunakan oleh ulama-ulama fiqh. Nanti kita akan jelaskan, nanti kita akan bagi kiraan, nanti Ustaz akan share, Ustaz akan kongsi tentang kiraan 500 liter Baghdad ni. Kalau kita sukat gunakan sukatan zaman moden sekarang ni, berapa liter, kita akan tengok nanti. Baik, jadi sebagai kesimpulannya, dalam bab yang pertama Kitabut Taharah, kan, kita telah jelaskan tadi air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7. Kemudian yang keduanya, pengarang kitab menjelaskan bahawa pembahagian air ada 4 jenis. Yang pertama, kita ulang, tahirun mutahhir, suci lagi mensucikan, ghairu makruhin, tetapi tidak makruh. Kemudian yang keduanya iaitu tahirun mutahhirin makruhun, iaitu air yang suci mensucikan tetapi makruh untuk digunakan. Kemudian yang ketiga, tahirun ghairu mutahhirin, suci tetapi tidak mensucikan. Dan kemudian yang keempat, ma'un najasun, air yang najis. Jadi itu perbahasan kita pada hari ini. Jadi nanti ada beberapa soalan boleh tanya. Jadi setakat itu saja. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.